Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak darjah 6, untuk minggu ini, subjek sirah, kita akan ulang kaji tentang pembukaan Kota Mekah. Kita masih lagi dalam tajuk ulang kaji. Belum masuk tajuk baru lagi ya. Okey. Pembukaan Kota Mekah berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Faktor kejadiannya ialah pada tahun ke-8 Hijrah, kaum musyrikin Mekah telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Peperangan ini telah mengorbankan 20 orang penduduk Bani Khuza'ah. Lantas perkara ini segera dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, ini ada sedikit salah ya ejaan. Patutnya nun ba ya. Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian bila Nabi tahu tentang perkara ni, Nabi berasa amat marahlah dengan tindakan kaum musyrikin Mekah ni. Kemudian Nabi mengemukakan 3 pilihan kepada mereka. Pilihan tersebut ialah yang pertama, membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Yang kedua, terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Yang ketiga, membayar pampasan kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Okay. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan pula jaminan keselamatan kepada mereka yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, Masjidil Haram dan juga rumah sendiri. Okay. Dakwah Abbas terhadap Abu Sufyan membuatkannya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Strategi Rasulullah yang rapi telah mengurangkan pertumpahan darah dalam peperangan ini. Okey, jadi itu adalah antara strategi Rasulullah SAW. Okey, kemudian bila dah ikut semua strategi ni, apa tindakan Rasulullah SAW setelah memasuki Mekah? Okay. Yang pertama, Nabi musnahkan 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Yang kedua, Nabi melakukan tawaf di Kaabah dan menunaikan solat sunat di makam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Yang ketiga, mengarahkan Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Kaabah. Yang keempat, menyampaikan khutbah pertama kepada penduduk Mekah. Kelima, mengisytiharkan pengampunan kepada semua penduduk Mekah. Okey, ini semua adalah tindakan Rasulullah SAW setelah memasuki Mekah. Kita tengok pula pada faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah. Maksudnya apa penyebab kepada kejayaan pembukaan Kota Mekah? Yang pertama, strategi Rasulullah SAW yang bijak dan cekap. Okay, yang saya terangkan tadi, strategi Rasulullah SAW. Kemudian, semangat jihad umat Islam yang tinggi. Keislaman pembesar Quraisy seperti Khalid bin Al-Walid. Ramai penduduk Mekah yang tertarik dengan Islam. Terakhir sekali, perpaduan umat Islam yang menetap. Okey, ini adalah antara faktor kejayaan pembukaan faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah. Okey, tengok pula pada kesan pembukaan Kota Mekah. Okey, maksudnya kesan-kesan tu apa yang meninggalkan kesan pada pembukaan Kota Mekah ni. Okey, yang pertama, dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan dan berkembang dengan pesat di seluruh semenanjung tanah Arab. Kedua, tanah haram Mekah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam.
Maksudnya orang bukan Islam tak boleh, dilarang memasuki tanah haram Mekah. Yang ketiga, ramai orang Quraisy memeluk Islam. Keempat, umat Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan orang kafir. Yang kelima, terakhir sekali, masyarakat Mekah saling bekerja sama. Okey, ini ialah kesan pembukaan kota Mekah. Semuanya kesan yang baik-baik ya. Okey. Kita pergi pula pada tajuk kedua, pembangunan negara Islam. Pembangunan negara Islam ni banyak tajuk yang boleh kita huraikan. Tapi untuk kali ni saya ambil dalam bab pembinaan masjid. Yang pertama, Masjid Quba. Okey, Masjid Quba ni ialah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibina pada hari Isnin 8 Rabiul Awal sewaktu peristiwa Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kerasulan. Okey. Nabi menetap selama 4 hari di Quba dan membina masjid bersama para sahabat. Bahan binaan berasaskan batang dan pelepah kurma. Ini sahaja bahan binaan. Berasaskan batang dan hanya pelepah kurma. Okey, ini ringkasanlah tentang Masjid Quba. Kemudian kita pergi pula pada ringkasan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi atau disebut sebagai Masjid Nabi. Dia ada dua panggilan lah. Orang akan panggil Masjid Nabawi ataupun Masjid Nabi. Kemudian masjid kedua yang paling suci serta menempatkan makam Rasulullah SAW, Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Saidina Umar Al-Khattab. Okey, ini pun ada sedikit kesilapan lah ejaan. Patutnya kha kat sini. Saya tersilap type, saya tulis ca. Okey. Jadi, pergi pada yang ketiga. Masjid ini dibina di atas tanah 2 orang anak yatim yang telah dibeli oleh Rasulullah SAW semasa tiba di Madinah. Terakhir sekali, kelebihan orang yang solat sekali di Masjid Nabawi pahalanya seperti 1000 kali solat. Besar ya pahala dia. Kita solat sekali je tapi pahalanya sama seperti kita solat 1000 kali. Yang terakhir ialah Masjidil Haram. Yang pertama, Masjidil Haram ni terletak di kota Mekah Al-Mukarramah dan dibina mengelilingi Kaabah. Kemudian, tempat suci pertama di dunia dan disebut sebagai Baitullah Al-Haram. Okey, ini nama lain bagi Masjidil Haram lah. Kemudian, masjid ini telah dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Pembinaan Masjidil Haram diceritakan dalam surah Ali Imran ayat 96. Yang bermaksud, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Okey, ini sedikit sebanyaklah ringkasan tentang 3 masjid dalam bab pembangunan negara Islam. Okey, saya harap apa yang saya terangkan ni awak semua dapat faham lah. Andai kata ada apa-apa yang tak faham, boleh personal pada saya, tanya pada saya. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.